Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali lagi kita kepada channel perjalanan Goal, ya, turutan daripada sambungan daripada kemarin. Okey, ada yang tanya saya menggunakan Elo Wave ini apakah dia sebagai counting Elo Wave saja ataupun ada external external support yang saya guna. Baik. Untuk saya sendiri personally saya menggunakan FMCBR punya basic ataupun knowledge plus saya menggunakan Elliott Wave plus saya menggunakan pattern. So tiga ni saya gabungkan sekali dalam saya membuat satu-satu counting. Okay. FMCBR tidak boleh standalone. Elliott juga tidak boleh standalone, manakala pattern juga tidak boleh standalone. So everything saya gabungkan sekali untuk menjadi satu signal yang padu lah. Baik. Elliott Wave ni dia bersifat subjektif, ya. Kita lihat begini, orang lain mungkin lihat berlainan, ya. Kita countingnya begini, orang lain mungkin countingnya berlainan. Dia bersifat subjektif. Baik, untuk sambungan, alhamdulillah kita telah pun melihat satu jatuhan selepas kita telah membuat satu prediction di sekitar sini. Alright. Sekali lagi kita membuat satu counting berasaskan kepada counting yang tersedia ada. Alright, satu. Sekali lagi kita membuat counting, iaitu ini adalah satu. Ada yang mengatakan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Alright? Ada yang mengatakan ini A, ini B, ini C. After C dan sekarang market is about to go up. Saya tidak against that opinion. Kemungkinan besar. Tapi seperti yang saya beritahu dalam FMCBR, saya melihat kepada bukan hanya sekadar Elliott Wave saja, saya melihat kepada pattern dan juga FMCBR itu sendiri. Pertama, saya melihat bahawasanya di sini telah pun terbentuk hidden divergence. Di sini ada convergence, something like that lah. Okey, tak apa. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu apakah ini benar. Ini adalah 2, ini adalah 3. So, saya mengatakan bahawasanya selagi mana dia tidak boleh memasuki sempadan 1 ini, maka whatever price yang berada di bawah adalah 4. Okay, now, so saya menjangkakan ini adalah 4 dan saya menunggu untuk price membuat satu lagi jatuhan yang mana ini akan menjadi 5. Alright, ini akan menjadi 5. Okay, now based pada sini saja saya mendapati bahawasanya di sini ada counting iaitu A. Dan ini adalah B dan ini adalah C. Now, based pada sini kita dapat melihat ini adalah A, B, C untuk membentuk A dan ini adalah channel untuk membentuk structure B, ya. Dan ini adalah motif untuk membentuk C. Baik. Now, settle di situ. Kemudian, base pada di sini juga Fibonacci dalam FMCBR mengambil peranan penting juga untuk kita buat satu pengukuran di manakah ending bagi satu-satu perjalanan. So, base pada sini saya mendapati untuk zone 4 ini, wave 4 ini dah pernah selesai di kawasan zone 161. Now, base pada sini saya dapati ada satu bukaan untuk jatuhan di H1, iaitu di area sini. Alright, di area sini telah pun berlaku satu jatuhan dan saya mensasarkan market ini pergi hampir kepada low di area sini. Baik. Counting ini diteruskan dengan mengambil kira beberapa counting baru selepas pada market ni dah buat 4. Okay. Makanya dia akan bermula dengan
satu baru. Satu baru ini saya ambil di sini. Kemudian di sini ada pullback, which is bagi saya dia membuat korektif apa ni 2. Now 2 normally kita mengambil pendekatan apabila ada satu jatuhan, makanya 2 ini adalah A, B dan juga C. Okey. A, B dan C. So daripada sini sudah ada satu di area sini. Dan di sini sudah ada A kecil lah. Alright, ini sudah ada A kecil. Sepertinya di sini sudah ada B kecil. Alright, so saya mensasarkan market akan membuat C kecil. Right, C kecil. Baik, melainkan sebab dia bersifat subjektif, melainkan sekiranya kalau kita melihat kepada trendline ini, jika dia dipecahkan, makanya perjalanan ini akan terus menjadi 3 lah. 1, 2, 3 lah. Tetapi kita mengambil pendekatan untuk bersedia untuk melihat kepada A, B dan C. So di sini saya melihat di sini adalah A. Di sini adalah A. Di sini adalah B dan saya menunggu untuk buat C. Nah, bagaimana kita membuat pengukuran daripada A, B dan C? Sebab tu saya beritahu campuran di antara FOMC biak dengan Elliott wave ini penting. So kita pergi kepada 15 minit. Okey. Ataupun 5 minit untuk melihat struktur dia. Baik, kenaikan A ni adalah bersandar kepada pengukuran dalam Fibonacci. Alright. Kalau kita tengok di sini, alright, di sini ada satu pecahan CB1, di sini ada satu DB, dan kita buat satu pengukuran dan kita mensasarkan dia akan settle di area 161. Right, 161. Kemudian kita melihat satu lagi jatuhan di sekitar sini. Right, satu lagi jatuhan di sekitar sini dengan memecahkan CB1-nya di area sini. Sini ya. Dan saya membuat satu lagi ukuran. Oh sorry, tak boleh ambil di situ. Sebab kita tidak boleh melampaui sekiranya di sini ada dominan. So kita harus mengambil pendekatan dominan wajib diutamakan. So kita akan tarik di sini sampai di sini. Okey, bila kita salah buat penarikan, makanya dia punya ending tak akan menjadi salah. So di sini sudah berakhir di sekitar 423. So struktur untuk B ini telah dikenal pasti apabila telah berada di sekitar 423. So sekarang ini apa yang boleh saya beritahu adalah ini daripada kacamata saya, di sini adalah A, di sini adalah B. Now saya perlukan satu kenaikan untuk membuat C. Alright, saya perlukan satu kenaikan untuk membuat C dengan memecahkan halangan di sini. Dan saya mensasarkan C ini berada di dalam sekitar sini. Alright. So, lihat kepada H1. Kerana H1 ini sudah memecahkan CB1 dia. Alright. Saya padam ya, Fibo ini sebab kita telah mendapat dia punya target. So, saya melihat di sini sudah pecah daripada segi CB1 dan saya perlukan market ini datang untuk buat satu retest lah. Retest dan saya ingin melihat perjalanan market ini seperti ini ya. Di sini dia buat A, di sini dia buat B. Now I would like to see if market can go and buat C di area sini. Right, di kawasan IB di sini sekali lagi market datang untuk buat retest. Alright, so kita akan ada A, B dan C, then only saya akan dengan senang hati untuk mencari posisi sell yang mana ini adalah untuk wave 3. So di sini kita dapati 1,
satu A, B, C. So C ini akan mengambil pendekatan, ini adalah 2. Okay. Dan saya akan melihat jatuhan untuk membentuk 3 yang maha dahsyat lah. Okay. Now, itu adalah pada segi pandangan saya peribadi. Dan sama-sama kita tunggu apakah ini jadi valid. Okay, counting ini valid, tetapi saya memang fokus kepada sell. Cumanya alhamdulillah di sini saya telah mendapat satu ignition indication yang menunjukkan bahawa market akan jatuh dengan memecahkan CV, dan memang sentiasa kita harus ingat bila dah pecah dia akan naik untuk buat pullback. So saya perlukan di sini dia akan buat A, B dan C terlebih dahulu sebelum jatuh. Okay. Alright. Begitulah yang saya nampak, dan sama-sama kita tunggu apakah ini jadi ataupun tidak. Tetapi alhamdulillah saya mendapat sokongan dan dukungan subscriber yang begitu bertambah sekali, dan juga mana yang cakap belakang tu adalah. Okay. Sebenarnya saya dah buat channel ni 5 tahun lepas ya, bukannya baru sehari dua ataupun semalam, tidak. Sudah 5 tahun lepas. Cek saya punya video. So tidak perlu mengatakan saya cuba untuk follow sesiapa. Alright. Kita perhatikan apa akan jadi, tapi based pada planning kita, saya akan cuba untuk melihat struktur A, B, C ini untuk mendapatkan ending kepada 2. Tapi alhamdulillah satu posisi yang baik apabila di sini sudah berlaku pemecahan CB1. Okay. Alright, jumpa lagi semua esok untuk ulasan dan juga review ya. Saya akan buat satu video berkenaan dengan bagaimana untuk menjadi seorang LOF trader secara bagi seorang yang baru ya, counting dia, apa yang patut basic yang dia perlu tahu dan di mana untuk start counting tu. Okay. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.